Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sampai kepada subtajuk yang seterusnya, iaitu di bawah tajuk cabaran selepas pembentukan Malaysia. Kita perhatikan pula cabaran yang kelima, iaitu tragedi hubungan antara kaum. Pelajar tahu bahawa di negara kita pernah berlaku tercetusnya peristiwa tragedi rusuhan antara kaum, dan lebih dikenali sebagai peristiwa 13 Mei 1969, Pelajar-pelajar, secara latar belakangnya, peristiwa rusuhan antara kaum ini berlaku sebaik saja beberapa hari selepas diadakan pilihan raya umum yang ketiga di negara kita. Pilihan raya umum yang diadakan ini dilaksanakan pada 10 Mei 1969, dan keputusan pilihan raya yang diperoleh itulah yang menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong-penyokong parti politik yang telah memprovokasikan keadaan, dan situasi ini telah menyebabkan berlakunya rusuhan antara kaum di negara kita. Pelajar-pelajar, rusuhan kaum ini sebenarnya tertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan kawasan sekitarnya saja, Baik, pelajar-pelajar, kita cuba detailkan apakah dia faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan antara kaum ini, Okey, pelajar, yang pertama sekali, faktor yang pertama sekali yang kita dapat lihat ialah kerana wujudnya ketidakseimbangan dari segi ekonomi dan juga sosial dalam kalangan penduduk pelbagai kaum di negara kita, Okey. Yang pertama, jadi disebabkan oleh ketidakseimbangan itulah maka timbul perasaan-perasaan yang negatif ataupun perasaan tidak puas hati dalam kalangan penduduk. Baik, yang keduanya, keadaan dan keputusan pilihan raya umum yang ketiga, pada tahun 1969 itu merupakan sebab atau faktor pencetus kepada munculnya rusuhan atau peristiwa 13 Mei ini, kerana ketegangan antara kaum itu telah mula sejak daripada apabila bermulanya kempen-kempen pilihan raya, di mana terdapat parti-parti politik yang telah mengeksploitasi keadaan, atau isu-isu yang sensitif, sesuatu kaum untuk mereka berkempen. Baik, dengan itu, mereka menggunakan sentimen-sentimen perkauman dan juga sentimen-sentimen keagamaan dengan tujuannya untuk meraih atau mendapatkan sokongan pengundi. Okay, dan jadi di sana telah ada bibit-bibit atau perasaan-perasaan yang ketegangan kaum itu telah wujud, Seterusnya, faktor yang berikutnya ialah adanya Parti Komunis Malaya. Parti Komunis Malaya pada masa itu, pada masa pilihan raya itu, mereka juga telah mengambil kesempatan, semasa untuk mempengaruhi penduduk-penduduk ataupun pengundi-pengundi supaya bermusuhan antara satu sama lain, terutama sekali antara kaum-kaum, Dan yang akhir sekali, faktor yang akhir sekali ialah faktor apabila keputusan pilihan raya umum diumumkan, pihak-pihak sudah tentulah ada pihak yang menang dan ada pihak yang mengalami kekalahan. Jadi biasanya pihak yang mencapai kemenangan telah mengadakan perhimpunan atau perarakan dengan tujuan untuk meraihkan kemenangan mereka, Tetapi masalahnya di sini ialah perarakan atau perhimpunan itu akhirnya berlaku hingga tidak dapat dikawal, tidak terkawal dan boleh menimbulkan kekacauan dan provokasi perkauman, di situlah menyebabkan tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969 yang merupakan satu peristiwa yang berdarah di negara kita, Baik.
Sehubungan itu ya, pihak kerajaan telah mengambil tanggungjawab ya, mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ataupun mengatasi peristiwa itu ya. Di antara langkah yang diambil serta-merta ialah dua perkara, dua tindakan. Pertama sekali, kerajaan memperkenalkan atau mengisytiharkan perintah darurat, pengisytiharan darurat ya. Yang keduanya ialah pihak pentadbiran atau pihak kerajaan telah menubuhkan satu majlis gerakan negara ataupun mageran ya. Dan yang ketiganya, peranan yang tidak penting juga ialah peranan yang dimainkan oleh Raja-Raja Melayu. Pelajar-pelajar kita tengokkan dia, apakah yang dikatakan darurat ya. Pengisytiharan perintah darurat ya telah dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 16 Mei 1969 ya. Dan pengisytiharan darurat ini melibatkan seluruh negara. Ya, melibatkan seluruh negara. Meskipun ya peristiwa rusuhan kaum itu hanya tertumpu di Kuala Lumpur dan di kawasan Selangor saja, tetapi pengisytiharan darurat itu dilakukan di seluruh negara sebagai satu langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan peristiwa yang sama tercetus di tempat-tempat yang lain ya. Baik. Antara perkara-perkara yang termasuk di dalam darurat di sini ialah yang pertama sekali ya, perlembagaan digantung ya, manakala parlimen ditangguhkan, maknanya tidak ada persidangan parlimen pada masa itu. Macam kita sekarang lah kan, negara kita sekarang kan parlimen tidak bersidang ya. Okey, baik. Keduanya, kerajaan, pihak mageran atau pihak kerajaan telah mewujudkan pusat-pusat perlindungan ya di beberapa tempat di seluruh negara. Ya, pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung. Perintah berkurung. Di mana orang ramai tidak dibenarkan keluar dan dikehendaki tinggal di kediaman mereka masing-masing. Ataupun sekarang stay home. Kita kan sekarang kan tak benarkan keluar ya, duduk di rumah saja. Itu macam dululah kita sekarang ya. Okey, kita sekarang dalam keadaan darurat ya, darurat menentang atau melawan musuh ya. Musuh yang kita kata musuh halimunan, musuh yang tidak nampak iaitu Mr. COVID. Baik. Seterusnya, pihak kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa yang bertugas untuk menyusun semula penghematan penerangan kerajaan. Ini penting. Kerajaan nak menyusun semula untuk memberi penerangan kepada rakyat ya, apakah rasional memperkenalkan darurat, apakah langkah-langkah darurat, apa rakyat perlu main peranan dan sebagainya. Ya, jadi di situ semua berita-berita ya dari pihak media akan ditapis ya, akan ditapis bagi memastikan kesahihannya. Maksudnya tidak akan keluar berita-berita palsu. Kerana berita-berita palsu ni cukup bahaya ya. Okey, baik. Selain daripada itu, kerajaan juga memastikan bekalan makanan dibekalkan kepada penduduk-penduduk, terutama sekali di kawasan pusat-pusat perlindungan. Ya. Okey. Seterusnya, ya, mangsa-mangsa rusuhan telah diberi perlindungan di pusat-pusat perlindungan seperti di Stadium Merdeka dan di Tiong Nam Settlement, ya. Dan semasa penduduk-penduduk ini berada di pusat-pusat perlindungan itu, dapat diperlihatkan ya wujudnya semangat saling membantu ya. Dan ketika ketegangan di kalangan anggota masyarakat itu dapat dilihat di pusat-pusat perlindungan ya. Ya, baik. Dan yang terakhir sekali, pihak berkuasa ya telah mengambil langkah memagar kawasan-kawasan kampung baru dan menjadikan kawasan pentah berkurung yang terbesar sekali pada masa itu ya. Dan pihak tentera juga telah mengambil peranan ya, juga memberi perlindungan kepada penduduk-penduduk di beberapa kem tentera. Itu antara langkah-langkah darurat yang diperkenalkan ya. Pelajar-pelajar, kita perhatikan seterusnya ialah Mageran, Majlis Gerakan Rakyat ya. Baik,
Pada masa pengisytiharan darurat, Yang di-Pertuan Agong juga telah memperkenalkan penubuhan Majlis Gerakan Rakyat ataupun dipanggil sebagai MAGRAN Majlis Gerakan Rakyat ini dipengusikan oleh Tun Abdul Razak bin Husin dan ahli-ahli MAGRAN itu terdiri daripada pegawai kerajaan, iaitu pegawai tinggi polis dan pegawai tinggi tentera. Jadi MAGRAN ni diberi tanggungjawab untuk memerintah sepanjang masa darurat, iaitu bermula pada 16 Mei 1969 hinggalah 23 Februari 1971. Peranan atau tugas MAGRAN ini adalah untuk mengawal keselamatan negara, memastikan masalah perpaduan kaum dapat diwujudkan, dapat dikendurkan dan juga memastikan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum dapat diatasi. Itu tugas-tugas MAGRAN Baik, kita perhatikan apakah tanggungjawab MAGRAN Okey, pertama sekali sudah tentulah untuk mengembalikan keamanan dengan menguatkuasakan undang-undang darurat Okey, ini penting bagi menjamin pentadbiran yang licin dan pentadbiran yang berkesan di dalam negara. Peranan yang seterusnya ialah mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum-kaum di negara kita. Mewujudkan semula kepercayaan antara orang Cina, orang Melayu, orang India itu Kemudian di dalam MAGRAN juga telah bertindak menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehinggalah keadaan kembali tenang. Maknanya tidak ada surat khabar yang dikeluarkan dan yang seterusnya ialah kerajaan menguatkuasakan Akta Hasutan 1948. Dan akhir sekali ialah Jabatan Penerangan telah mengambil langkah menapis berita-berita palsu menapis semua berita-berita palsu dan pada masa yang sama memberikan penerangan yang jelas terhadap usaha kerajaan untuk mewujudkan perpaduan kaum dan juga menghapuskan ketegangan kaum itu. Baik, pelajar-pelajar, kita tengok yang ketiganya ialah di mana peranan Raja-Raja Melayu Okey, Raja-Raja Melayu juga turut memainkan peranan di mana sebagai contohnya di negeri Perak Sultan Idris Iskandar Shah II telah menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Dan langkah daripada itu pemimpin-pemimpin masyarakat dan juga ahli-ahli politik di negeri Perak dengan inisiatif telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa muhibah. Jawatan kuasa muhibah ini telah menulis surat kepada penduduk-penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan negara. Begitu juga di negeri-negeri yang lain Raja-raja Melayu turut meminta rakyat bertenang dan mematuhi undang-undang Baik, itulah dia antara cabaran-cabaran dalam selepas kita melaksanakan pembentukan Malaysia Okey, kita menghadapi pelbagai cabaran dan alhamdulillah segala cabaran-cabaran ini dapat ditangani dengan kebijaksanaan pemimpin-pemimpin pada masa itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.